Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 hari bulan, Datuk Seri Najib akan dipastikan sama ada prima facie pada kesnya ataupun tidak. Kalau ada, perbicaraan akan diteruskan. Kalau tak ada, Datuk Seri Najib dibebaskan pada kes, itulah kes 1MDB. Untuk berdepan dengan keputusan pada tarikh tersebut, UMNO Negeri Pahang mengeluarkan arahan agar diadakan solat hajat pada 24 hari bulan, hari Rabu. Di tempat-tempat lain, bahagian-bahagian lain di Malaysia kecuali Sarawak lah. Saya tidak pasti bahagian mana lagi yang mengadakan. Mungkin banyak jugalah yang mengadakannya. Tapi kalau di Kelantan ini saya dapati Perhubungan UMNO Negeri mengarahkan dilakukan solat pada hari Khamis, itu malam Jumaat 26 hari bulan yang lalu. Dan di kediaman Datuk Seri Najib ada juga buat solat hajat awal daripada tarikh tersebut. Perlu dinyatakan sebelum UMNO Perhubungan Negeri Kelantan mengeluarkan permohonan permintaan ataupun arahan agar UMNO bahagian di Kelantan membuat solat hajat pada Jumaat 26 hari bulan, Kelab Najib Razak N87 sudah merancang, sudah menetapkan pada tarikh tersebut untuk dibuat solat hajat di Dewan Uthmaniyah, itu Dewan UMNO bahagian Pasir Putih. Tapi atas sebab-sebab tertentu ia ditunda lewat sehari menyebabkan tarikh itu tidak serentak untuk seluruh negeri Kelantan. Kalau diambil kira, UMNO Pasir Putih ataupun Kelab N87 ini sudah merancang untuk membuat lebih awal daripada yang Perhubungan Negeri rancang. Jadi di Pasir Putih ini, siapa yang ada di Pasir Putih ini? Yang ada di Pasir Putih ini adalah Setiausaha Agung UMNO Malaysia, itu Datuk Seri Ashraf Wajdi Dusuki. Dan saya beranggapan Ashraf Wajdi sudah bersetuju dan merestui acara ataupun solat hajat yang nak diadakan di Pasir Putih. Jadi nampak ia ni tidak disepakati awal-awal. Jadi apabila dah rapat, dah dekat sangat dengan 30 tu, barulah yang serba salah nak buat. Yang ni serba salah, kena buat cepat. Yang ni kena buat selepas insya'. Yang ni kena buat diam-diam. Yang ni kena umumkan. Apabila kita melihat tarikh-tarikh ini berselerak, tidak seragam ataupun tidak berkoman, tidak dipandu oleh satu keputusan daripada pusat ataupun daripada kesepakatan pemimpin-pemimpin UMNO, yang sepatutnya apabila Pahang membuat tarikh tersebut bila-bila, ia boleh juga diikuti oleh negeri-negeri lain. Seeloknya diikuti sebab pengerusi UMNO Pahang itu adalah naib Presiden UMNO. Apabila timbalan tidak mengeluarkan arahan dan Presiden sendiri tidak berkata apa, maka naib itu kita boleh ambil kira sebagai itulah kehendak parti, kehendak kepimpinan. Jadi yang buat pada hari Jumaat 26 hari bulan itu baguslah, malam Jumaat. Cumanya kita lihat arahan itu tergesa-gesa. Tergesa-gesa, hari yang sama diarahkan bahagian untuk membuat solat hajat di hari yang sama. Macam manalah bahagian tu nak bermusyawarah, nak menyediakan tempat, nak membuat kerahan. Kalau dah tergesa-gesa macam tu, tergesa-gesa ini lihatnya seperti sama ada mereka tak berfikir nak buat sebelum ini, tak mahu buat, ataupun sengaja untuk buatnya, tak mahu dikesan awal oleh pemimpin-pemimpin tertentu, mungkin daripada orang yang lebih, pemimpin yang lebih tinggi ataupun pemimpin nasional, kerana mereka tak mahu ada halangan. Jadi dia buat hari yang sama, biar terkejut ataupun biar pemimpin orang yang tak mahu buat itu tak boleh kata apa. Jadi buat terkejut ni seolah-olah nak bereskan cepat-cepat, dah tu nak lepas tangan. Jadi adalah bahagian-bahagian terpaksa buat solat je lah. Solat lepas insya', solat
Patutnya mungkin boleh buat jadualnya awal lepas maghrib, baca Yasin dulu ke. Bila kita lihat UMNO Parti Melayu Islam ini tidak ada kesepaduan dalam keputusan ataupun dalam gerak kerja serentak. Pernah dulu berlaku perang Arab Israel. Dikatakan bahawa yang terjadi adalah kelemahan komand, kelemahan arahan. Mesir menyerang waktu lain, Syria waktu lain, Iraq waktu lain, Arab Saudi memilih waktunya sendiri menyerang, menyebabkan serangan kepada Israel yang kecil itu tidak dapat dilakukan serentak. Jadi Israel dapat menangkis, dia menangkis sebelah sini, menangkis sebelah sini, menangkis sebelah sini, dan akhirnya dia dapat menyerang kerana tidak berlaku kesepakatan antara orang-orang yang menyerang. Begitu juga di dalam Kunut Nazilah, kita orang Islam difahamkan bahawa senjata orang mukmin adalah doa. Doa ini bagaikan senjata untuk melawan orang-orang yang kufar, orang-orang yang melawan orang Islam. Jadi kita bayangkan kalau senjata itu ataupun roket itu tidak dilancarkan serentak ke Israel, ke musuh kita, macam mana kita nak menang, macam mana kita nak hancurkan serentak. Macam Iran dia hantar peluru berpandu supersoniknya serentak beratus-ratus serentak. Jadi ada yang kena, ada yang tak kena. Tapi kalau yang hantar sikit-sikit seperti mana sebelum ini yang dibuat oleh Hamas atau Hizbullah sebelum ini, Israel dapat menangkis kerana tidak ada, kerana dapat memberi tumpuan kepada satu-satu saja. Jadi itulah juga tafsiran doa. Kalau buat satu-satu tidak berjemaah, maka musuh dapat menangkisnya. Jadi kalau UMNO yang mungkin yang berdoa yang tidak mengikut kesepakatan itu, buat doa macam tu, kita boleh jangkakan macam gitulah juga apa yang akan result-nya.